Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali yang sedang mendengar. Tajuk kumpulan kami merupakan Sejarah Perkembangan Kritikan Sastra di Barat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pelajar. Pertama, saya Muhammad Farid bin Alang Abdul Rashid, pemegang kad metrik D201910899201. Kedua, saudari Nisa Nabila binti Kamaruzaman, pemegang kad metrik D2020109360. Ketiga, saudari Nik Nur Afifah binti Nik Yahya, pemegang kad metrik D202010936063. Dan yang keempat dan yang terakhir merupakan saudari Siti Aisyah binti Piramli, pemegang kad metrik D202010939091. Antara perkara yang akan disampaikan dalam pembentangan kami berintisarikan terhadap 2 objektif yang utama. Objektif yang pertama merupakan mengkaji sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat. Dalam objektif ini, kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Plato, Aristotle, Homerus, Ovidius, Vergilius dan Chaucer dan sebagainya. Objektif kedua iaitu mengenal pendekatan-pendekatan kritik berasaskan teori sastra Barat. Bagi bahagian pengenalan akan dibentangkan oleh saudari Nik Nur Afifah, bahagian objektif dan kaedah kajian oleh saudari Siti Aisyah binti Piramli, bahagian pembentangan perbincangan objektif 1 oleh saya Muhammad Farid, perbincangan objektif kedua oleh saudari Nisa Nabila, dan rumusan sekali lagi bersama saya Muhammad Farid. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan yang akan dibentangkan selepas ini oleh saudari Nik Nur Afifah. Assalamualaikum, nama saya Nik Nur Afifah binti Nik Yahya. Saya akan menerangkan tentang apakah itu kritikan sastra. Kritikan sastra telah berkembang sebagai satu disiplin dalam pengkajian kesusastraan sejak zaman Plato lagi, iaitu pada 424 hingga 347 sebelum Masihi lagi, iaitu kira-kira 2400 tahun yang lalu. Kemunculan disiplin ini bergerak secara seiring dengan bidang teori dan penghasilan karya-karya kesusastraan. Ia telah membuka luas ruang fenomena sastra. Teori sastra pula menyediakan landasan kepada pemahaman terhadap fenomena tersebut, manakala kritikan menyediakan kaedah yang menunjukkan cara mentafsir fenomena sastra. Praktis sastra ini terus merebak ke dalam kesusastraan berbagai bangsa, khususnya Barat, hinggalah ke Nusantara, termasuklah Malaysia. Walau bagaimanapun, praktis ini telah menjadi kacau bilau akibat perbalahan dialektikal para penteori yang berbeza pendapat dalam memahami dan mentafsir realiti fenomena sastra. Ekoran perbalahan itu muncul pelbagai pendekatan dan teori yang relatifnya yang baharu dan berusaha mengetengahkan pemikiran masing-masing untuk menerangkan tentang kebenaran atau keyakinan terhadap realiti sastra dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang objektif kajian. Antara objektif kajian ini ialah mengkaji sejarah perkembangan sastra di Barat, dan yang kedua ialah mengenali pasti pendekatan-pendekatan kritikan berasaskan teori sastra Barat. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kami telah menggunakan kaedah rujukan dan penyelidikan. Kami telah memilih kaedah ini sebagai salah satu kaedah untuk mengumpul maklumat melalui sumber sekunder. Melalui kaedah ini juga, kami memperolehi maklumat yang telah diolah dan ditafsir oleh pakar-pakar hebat berkaitan dengan maklumat yang dicari. Contohnya, kami juga melayari internet berkali-kali dengan merujuk pelbagai laman sesawang bagi mencari maklumat
yang berkaitan dengan tugasan yang diberi. Kami juga menggunakan buku seperti buku Kritikan Sastra, Teori dan Praktis dan Intisari Teori Sastra Barat dan Malaysia. Melalui buku ini, kami memperolehi banyak maklumat yang jelas, tepat dan lebih terperinci bagi menyiapkan tugasan yang diberi. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Farid, pemegang kad metrik D2019108921 untuk berbicara mengenai objektif yang pertama, iaitu mengkaji sejarah perkembangan sastra di Barat. Sebenarnya, tradisi kritikan sastra bermula sejak zaman keagungan tamadun Greek dan Yunani sekitar 500 sebelum Masihi. Semenjak itu, dunia kritikan sastra berkembang dengan pesat sehingga berjaya menghasilkan teori dan aliran yang menjadi dasar kritikan, seterusnya mempengaruhi corak dan kegiatan kritikan di seluruh negara. Plato juga dianggap sebagai orang pertama dan juga tokoh Yunani yang pertama berbicara dan menulis tentang kritikan sastra. Plato orang yang pertama mengajar pengarang menulis tentang peranan dan fungsi sastra dalam masyarakat. Sastra sangat berkesan membentuk manusia. Plato tidak mahu menjadikan masyarakat hanya mangsa kepada teks-teks yang buruk. Aristotle pula menggesa pengarang menghasilkan karya yang bermutu dan melalui teorinya ia mengemukakan formalisme karya. Baginya, sastra mempunyai diri sendiri, seni yang merdeka dan menekankan aspek formasi atau pembentukan teks, menghasilkan karya mengikut aspek formal dan struktural seperti tema, plot, perwatakan, bahasa, pemikiran, kekaguman dan pendramatikan. Plato melalui salah satu bukunya yang terkenal iaitu Republic, buku yang membahas tentang pandangan pembaca tentang karya sastra puisi. Aristotle pula melalui bukunya Poetica yang bermaksud penyair menjelaskan dengan jelas tentang kritikan sastra dan fungsi utama puisi adalah memberi kenangan dan juga kenikmatan. Seterusnya, Leontius Cassius Longinus 210 hingga 273 Masihi. Beliau menekankan aspek penilaian yang merangkumi penggunaan gaya bahasa yang baik dalam karya sastra, kawalan emosi dan penciptaan yang baik melalui nukilan beliau yang berjudul On the Sublime atau bermaksud tentang keagungan. Leontius juga dianggap sebagai tokoh pengkritik yang banyak memberi jasa dalam dunia kritikan sastra kerana mempelopori semua aspek bahasa, gaya atau stilistik yang menjadi perintis kepada penilaian estetik. Seterusnya, pengkritik hebat di kota Rom iaitu Quintus Horatius Flaccus dan Marcus Fabius Quintilianus. Horatius menjelaskan tentang bagaimana memilih tema dan gaya bahasa yang sesuai dan memberi kritikan melalui karya sastra. Pertengahan abad 1265 Masihi, Horace menghasilkan karya Ars Poetica yang memuatkan beberapa dasar penilaian, kritikan dan tanggapan-tanggapan yang sangat membantu bidang kritikan. Beliau juga memberi pandangan dan nasihat kepada para pengkaryanya yang menjadi dasar pemikiran yang realistik. Seterusnya, perkembangan kritikan sastra apabila Eropah berhadapan dengan zaman kegelapan telah mengalami kelumpuhan untuk masa yang lama. Namun apabila muncul zaman pembaharuan, tradisi kritikan mula dihidupkan kembali. Pada zaman ini, kritikan bermaksud usaha untuk memperbaiki karya-karya lama dan membantu membaiki bacaan. Kritikan juga tidak memandang karya dari segi estetika sahaja, namun dari segi moral. Meskipun pada abad itu muncul pelbagai ragam pendirian, tetapi memiliki kecenderungan yang masih sama, iaitu menilai karya sastra dengan akal budi dan kecintaan akan keindahan masih sama digunakan. Seterusnya, pada abad ke-16 dan 17 Masihi, muncul beberapa tokoh hebat iaitu Boileau, John Dryden dan Francis Bacon. Boileau telah menghasilkan beberapa pembaharuan genre dalam sastra seperti karya satira dan surat sastra. Boileau menyebarkan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sastra di Perancis dan Eropah pada amnya. Idea-ideanya juga telah menganjak era perkembangan sastra dari klasik kepada klasik baharu. Karya John Dryden iaitu An Essay of Dramatic Poesy membahaskan tentang pemikiran empat tokoh hebat iaitu Neander, Critias, Lycidius and Eugenius tentang dramatik serta dunia pembaharuan kritikan sastra.
The purpose of the Fabulous memuatkan pendapat Dryden mengenai tokoh-tokoh sastra dunia, misalnya Homerus, Ovidus, Vergilius dan Chaucer. Seterusnya, dalam abad ke-18 pula, aspek moral menjadi tumpuan utama para pemikir dalam kegiatan kritikan sastra. Para pemikir mula mengetengahkan idea-idea tentang kemurnian dan kesucian dalam karya sastra. Seterusnya, Dryden, Bacon dan Boileau memberikan penumpuan hanya kepada karya, kemudian melihat bagaimana karya itu memberi kesan baik kepada pembaca. Bagi Samuel Johnson pula mengamati dan menganggapi sastra tidak harus terbatas kepada karya, malah aspek-aspek lain yang berkaitan dengan budaya, pengkritik, ekonomi dan politik juga harus diambil kira. Kesimpulan bagi objektif yang pertama ini, bidang kritikan sastra adalah proses penganalisisan sesebuah karya yang bertujuan untuk menilai atau memutuskan baik dan buruk sesuatu karya yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca dan mengangkat nama-nama sastra dan juga budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang mengenal pasti pendekatan-pendekatan kritik berasaskan teori sastra barat. Yang pertama ialah pendekatan moral. Pendekatan moral ini memberi penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral yang universal. Teks sastra bukan sahaja sebagai satu hasil seni, tetapi yang lebih besarnya ialah bagaimana sastra itu melalui isi dan matlamatnya yang boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang sempurna. Seterusnya ialah pendekatan sejarah, iaitu historical approach. Pendekatan kritikan baharu berasaskan prinsip-prinsip teori. Kritikan baharu yang muncul sebagai satu pendekatan kritikan sastra yang penting dalam tahun 1940-an. Telah berubah wajah kritikan yang dibawa oleh pendekatan sebelum ini, sama ada pendekatan sejarah, moral maupun sosiologi. Ia memberi tumpuan secara khusus terhadap teks dengan mengetepikan aspek persejarahan, biografi dan unsur yang berada di luar teks. Yang ketiga ialah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ialah satu kaedah kritikan yang menggunakan prinsip-prinsip. Teori sosiologi merupakan salah satu bidang sains sosial. Walaupun ia bersumberkan bidang sains sosial, namun tetap mempunyai hubung kait dengan kesusastraan. Ia berkait rapat dengan aspek sejarah seperti yang dibincangkan dalam pendekatan historical sebelum ini dan melibatkan pelbagai perkara latar sosial masyarakat dalam teks maupun di luar teks. Yang keempat ialah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis ini berasaskan idea pemikiran bawah sedar. Teori ini bertujuan mengamati teks-teks kesusastraan dengan cara menghubungkannya dengan aspek kejiwaan dan pemikiran bawah sedar. Seterusnya ialah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu kaedah kritik teks berasaskan idea falsafah batiniah. Pendekatan ini menggunakan idea-idea teori fenomenologi yang pernah dipopularkan oleh ahli falsafah Jerman iaitu Edmund Husserl. Edmund Husserl membina suatu kaedah falsafah bagi menjelaskan kepastian mutlak yang boleh dicapai oleh manusia dengan cara berfenomenologi dengan mencadangkan agar melakukan pembersihan minda manusia daripada gangguan fenomena-fenomena yang sedia ada. Minda manusia mestilah dikosongkan dengan cara melakukan redaksi, yakni meletakkan fenomenologi yang sedia ada dalam minda ataupun di luar minda sementara waktu. Yang keenam pula ialah pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan salah satu kritikan yang penting dan popular dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip teori semiotik sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh seperti Ferdinand de Saussure, Saint-Péters dan ramai lagi. Pendekatan ini menitik beratkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada mencari dan memahami makna menerusi sistem lambang iaitu sign dan perlambangan dalam teks. Kala yang seterusnya ialah pendekatan formalism. Pendekatan formalism berasaskan idea ataupun bentuk dan struktur yang diyakini oleh pendukung teori formalism. Pada dasarnya, ia hampir sama dengan pendekatan struktural dan kritikan baharu.
Malah, pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan struktural yang berteraskan idea formal dan struktur dalam teks. Teks ini terdiri daripada komponen formal dan struktur yang membina. Struktur atau bentuk formal teks biasanya terdiri daripada tema, bahasa, plot, watak, latar dan sebagainya. Manakala yang ke-8 pula ialah pendekatan strukturalism. Strukturalism ialah suatu percubaan menerapkan teori linguistik kepada objek dan kegiatan lain selain bahasa sendiri. Maka, pendekatan struktural akan meneliti perkara dalaman yang membentuk rangka sesebuah teks, iaitu tema, plot, perwatakan, bahasa, latar dan sudut pandangan. Manakala, yang ke-9 ialah pendekatan kritikan baharu iaitu New Criticisms. Pendekatan kritikan baharu berasaskan prinsip-prinsip teori kritikan baharu yang muncul sebagai satu pendekatan kritikan sastra yang penting dalam tahun 1940-an. Ia memberi tumpuan secara khusus terhadap teks dengan mengetepikan aspek persejarahan, biografi dan unsur yang berada di luar teks. Dan yang ke-10 ialah pendekatan feminism. Pendekatan feminism bertujuan untuk memahami peranan, kedudukan dan keterlibatan wanita dalam kesusastraan. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea-idea feminism yang berkisar kepada kedudukan wanita sebagai pengkritik, penulis dan juga sebagai watak-watak dalam teks. Dan akhir sekali ialah pendekatan Marxism. Marxism meletakkan kesusastraan dalam struktur yang tinggi dalam sistem sosial. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat. Ahli kritik sastra melihat ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxism membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial. Kesimpulannya, sejarah perkembangan kritikan sastra di barat ini amat menarik untuk ditelusuri. Bermula dari zaman Greek klasik dengan penampilan tokoh-tokoh perintisnya yang terkenal seperti Plato dan Aristotle. Sejarahnya tidak berhenti setakat di zaman Greek klasik, bahkan terus berkembang sehingga ke era moden dan pasca moden. Malah perbincangan mengenai ilmu ini menjangkau hingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.